penderitaan ini yang harus dilalui oleh Rohani Egani. Sakit yang tiada ubat sedikit sebanyak memberi kesan kepada kehidupannya. Dugaan demi dugaan perlu ditempuh ibu tunggal ini demi membesarkan 5 anaknya. Kak kena redo lah. Saya kena redo lah sebab anak-anak kan. Jadi saya kena kuat. Kalau dok kuat, macam mana dengan anak-anak kita? Kampung Telaga Papan, Kertih, Terengganu. Seawal jam 6.30 pagi, anak-anak Rohani akan bersiap untuk ke sekolah. 3 anak yang masih bersekolah ini, Nurul Fakira dan Nurul Fakiha, berusia 13 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kertih. Manakala anak bongsunya, Muhammad Iqbar, 11 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kertih. Rohani Egani, ibu berusia 44 tahun ini, dikurniakan 5 cahaya mata. Anak sulungnya Muhammad Amirul Hafiz berusia 19 tahun baru bekerja di Kemaman Terengganu. Manakala anak keduanya, Nurul Atikah, berusia 18 tahun. Setiap hari Rohani dan anak-anak akan berjalan kaki sejauh 2 kilometer untuk ke kedai makan tempat dia bekerja. Di sini jugalah anak-anak akan menunggu van sekolah. Memang ras berat tapi Kak kena redo lah. Saya kena redo lah sebab anak-anak kan. Jadi saya kena kuat. Kalau dok kuat, macam mana dengan anak-anak kita? Macam mana dengan anak-anak lah. Mikir gitu lah. Jadi kena redo. Kena kuat, kena redo demi anak-anak. Sebab anak-anak gantung lagi dengan saya kan. Tak ada orang lain dah. Sejak 2 tahun lalu, di sinilah tempat Rohani mencari rezeki buat anak-anak. Rohani bekerja sebagai pembantu kedai dengan upah RM20 sehari. Rohani menghidapi penyakit esofagus yang menyukarkannya untuk menelan makanan. Walaupun kudratnya agak lemah, dia perlu bekerja demi membesarkan anak-anak. Kerja kedai makan tu 2 tahun lepas lah. Lepas masa tu baru boleh bangun lah, sakit kan. Boleh bangun sikit tu macam rasa kena kerja lah. Kalau dok kerja, anak-anak nak makan benda kan. Jadi mikir-mikir memang kena bangun kerja juga. Nurul Atikah berusia 18 tahun. Anak yang rapat dengan ibunya ini tampak tenang, namun menyimpan 1001 luahan. Anak kedua daripada 5 beradik ini menggalas tugas ibunya di rumah. Bukan itu sahaja, Atikah banyak membantu menguruskan adik-adik ketika Rohani bekerja. Dia baru saja menerima tawaran menyambung pelajaran ke Universiti Teknologi Mara UiTM Jengke dalam bidang sains. Namun, banyak perkara yang bermain di fikirannya
tatkala perlu berjauhan dari ibunya. Rasa macam fikir jugalah, dah lepas ni siapa nak jaga ibu, siapa nak buat bubur ibu, siapa nak ambil dah. Kali ibu nak makan benda-benda, siapa nak gorengkan dah. Semua siapa nak buat ni, baju-baju ni, nak sidar semua, nak kemas-kemas bilik, nak mikir juga. Pernah juga kadang ibu cakap macam sedih jugalah sebab kita nak pergi ni, tak ada orang nak tolong ibu. Ibu cakap gitu. Dia anak yang sangat baik. Tak pernah sekali pun dia bantah cakap saya. Benda yang saya suruh dia akan buat. Tak pernah pun dia kata tambuh, tak pernah. Sedih tu adalah, tapi suka pun ada. Dia dapat benda yang dia nakkan, biarlah dia. Kita duduk sini doa je lah ke dia. Doa yang molek-molek lah ke dia. Itu je lah. Di rumah pusaka tinggalan arwah ibu dan ayahnya ini menjadi tempat perlindungan buat mereka sekeluarga. Di sini juga, Rohani tinggal bersama 5 lagi adiknya. Ros Hayau, Rohana, Rafidah, Rosalia, Rosalisa dan 2 anak saudara yang masih kecil. Ruangan rumah yang tidak seberapa besar ini menempatkan 12 orang penghuni. Duduk dari kecil lah rumah tu. Tapi sekarang ni mak ayah tak ada dah. Duduk dengan adik-beradik lah, dengan anak-anak saudara. Ramai lah. 12 orang di rumah tu. Ujian demi ujian terpaksa diharungi. Adik ketiga Rohani, Rohana Egani, berusia 36 tahun, disahkan menghidapi penyakit buah pinggang tahap 4. Penyakit itu baru disedari olehnya sejak Mei lalu. Dia memerlukan rawatan dialisis air sebanyak 4 kali sehari. Sepatutnya Rohana perlu ruangan bilik yang bersih dan dilengkapi penghawa dingin bagi rawatan ini. Namun, dia tidak mampu untuk menyediakan sepenuhnya kelengkapan itu kerana kekangan kewangan. Dalam keadaan susah, kita sakit. Lepas tu tambah pula seorang lagi sakit. Kita kakak dia. Ke mana pun kita kena cara juga ke dia. Jadi masa tu rasa susah lah, rasa sedih pun ada. Lepas tu usahalah juga tolong dia. Setakat kita boleh tolong, kita tolong. Dia pun tak boleh kerja ni. Dia tak pernah mengadu. Dia orang dia tak pernah mengadu. Dia senyap aja. Dia sakit pun dia tahan je. Dia tak pernah mengadu apa-apa pun tak pernah. Hari ini sebuah agensi bukan kerajaan, Malaysian Relief Agency MRA, hadir memberi bantuan barangan dapur buat keluarga Rohani. MRA telah mengenali keluarga ini sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan dan sering memberi bantuan kepada mereka. Okey, first time saya kenal dengan keluarga ni masa PKP. Masa tu program MLA untuk datang untuk cakna PKP. So masa tu saya ada kontak kawan saya untuk dapatkan kontak yang sebelah Ketir lah. And then dapat kontak nama keluarga ni, dan saya pun bagi barang-barang sumbangan yang diperlukan pada waktu tu. Saya kontak dia untuk tanya apakah barang yang diperlukan pada waktu ini. So dia ada hantar mesej yang barang-barang keperluan dia lah untuk apa yang dia nak.
Setiap hari, Atikah akan menyediakan bubur untuk ibunya. Hanya bubur sahajalah yang dapat memberi tenaga buat Rohani susulan sakit pada bahagian esofagusnya. Jadi setiap hari Rohani hanya boleh memakan bubur yang dikisar sahaja. Dan jika ingin menambah sedikit protein di dalam bubur untuk memberi tenaga, boleh ditambah sedikit ikan lah. Tapi bubur ini juga tidak boleh terlalu keras, sebab sekiranya ada ketulan di dalam bubur itu akan menyekat saluran untuk ke sistem pencernaannya. Jadi dengan bubur ini sajalah yang dapat memberi tenaga untuk kehidupan seharian dia. Agak sukar untuk kita membayangkan keadaannya yang hanya boleh memakan bubur dan ada kalanya tidak boleh makan langsung, dan sistem pencernaan yang tidak boleh mencerna makanan-makanan yang lain. Dan kerana itu juga kudratnya agak sedikit lemah dan memberikan kesan kepada kehidupan sehariannya. Penyakit yang dihidapi Rohani memerlukannya untuk makan secara perlahan. Rohani hanya akan makan pada waktu petang atau malam sahaja kerana dia perlukan masa yang lama untuk menelan. Ada kalanya dia berasa perut ditekak dan perlu berhenti seketika untuk meredakan sakit itu. Ada ketika juga dia berasa takut untuk makan sebarang makanan dan mengambil keputusan untuk meminum air susu sahaja bagi menambah tenaga. Mula-mula sakit ni, mula-mula dia tak rasa sakit pun. Mula-mula sekali saya rasa kering tekuk. Rasa kering sangat tekuk. Minum-minum. Ingatkan kita kurang minum air. Lepas kita minum air semua. Tapi tak jadi. Tak jadi. Makin terus. Lepas tu satu hari tu nak makan nasi. Tak boleh. Makan nasi tengah hari. Pagi tak makan masa tu. Nak makan tengah hari tu. Tak boleh masuk tu. Lekat rasa. Ketika penggambaran, tanpa diduga, Rohani secara tiba-tiba memuntahkan bubur yang dimakan tadi. Berkali-kali dia cuba mengeluarkan ketulan yang terlekat. Keadaan agak cemas kerana bimbang perkara serius yang boleh berlaku. Anak-anaknya turut berasa risau melihat keadaan ibu mereka. Bagi Rohani, dia sudah biasa dengan keadaan ini kerana esofagusnya sudah rosak. Sudah lama dia tidak mendapatkan rawatan di hospital kerana tiada kenderaan untuk bergerak. Kalau makan telan je terus lekat. Terus lekat. Lekat tu kita rasa satu sangat seksa lah. Jadi kita kena mutuhkan balik. Lagi tak keluar benda tu walau kecil pun. Lagi tu kena mutuh. Kisah yang dihadapi oleh Rohani sekeluarga mendapat perhatian daripada syarikat Faiza Sendirian Berhad. Mereka cuba menyelami penderitaan yang dihadapi oleh keluarga ini. Oleh itu, syarikat Faiza membawa pelbagai jenis barangan keluaran Faiza Sendirian Berhad, antaranya beras, tepung dan pelbagai rempah ratus. Dengan barangan keperluan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban buat Rohani sekeluarga. Demi memberi inspirasi buat orang ramai, syarikat Faiza turut mengeluarkan sebuah buku mengenai perjalanan usahawan dan juga pengasas syarikat Faiza, Haja Faiza Bayumi. Dengan buku ini dapat memberi teladan buat pembaca. Sumbangan daripada syarikat Faiza ada sedikit kicap, beras tempatan kita dan beras legenda, tepung, rempah. Jadi saya harap dengan semua ni
dapat meringankan lagi kehidupan akak dan keluarga saya. Okay. Ini ada Sumbangan wang ringgit juga turut diberi oleh wakil syarikat Faiza, Cawangan Pantai Timur, Wan Muhammad Nikdat Wan Sidi. Diuji dengan pelbagai dugaan, Rohani tetap tabah mencari rezeki buat keluarga. Pada sebelah petang, Rohani mengambil upah membuat kek di kedai roti mini. Rohani pernah bekerja selama 14 tahun di kedai ini sebelum berhenti kerana sakit yang dihadapi. Pemilik kedai roti ini, Rosmini Zakaria, banyak membantu Rohani sekeluarga. Mini sudah dianggap seperti kakak yang banyak berkorban untuknya dan anak-anak. Bunga dengan Toki tu sangat rapat lah, macam keluarga tu. Saya pun anggap dia macam kakak tu. Dia sangat-sangat ambil berat lah pasal saya. Anak-anak kan. Dia banyaklah ambil. Banyak tolong lah. Masa tu memang saya susah dah. Tapi dia tolong. Sampai sekarang kenal dia tu dah sejauh 14 tahun. 14 tahun dah kenal dia. Kak Rohani ni orang yang sentiasa bertolak ansur dan sentiasa mengambil berat tentang keluarga dia. Siapa yang saya bangga kepada yang saya respect yang pasal Kak Ani ni, macam mana dia survive untuk family dia walaupun tiada bantuan orang lain, tapi macam mana dia hati dia cekal tu. Datang kerja dengan Kak Mini juga walaupun petang, walaupun sekejap, walaupun kalau sebab Kak Mini kadang-kadang dia minta tolong buat tempahan kek ke apa kan. Tapi Kak Rohani dia rela datang. Dikala mencari rezeki di luar, Rohani bersyukur dikurniakan anak-anak yang sangat memahami. Bagi Rohani, walau diuji dengan pelbagai ujian, dia sering berpesan kepada anak-anaknya untuk belajar. Hanya pendidikan dan ilmu yang dapat membawa mereka keluar daripada kemiskinan. Belajar tu memanglah kita pesan semua tu. Lepas tu kita suruh dia tengok contoh kita lah. Kita susah kan. Kalau boleh tak mau jadi macam kita lah. Tengok ibu. Jangan jadi macam ibu susah. Kita bagilah contoh-contoh yang kita tunjuk lah. Dia contoh yang baik ke dia. Rohani sekeluarga ada menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM400 sebulan. Melihat keadaan dirinya, ada kalanya pernah terlintas di fikiran Rohani untuk berputus asa. Namun, setiap kali merenung wajah anak-anaknya, dia perlu kuat kerana anak-anak perlukan sokongan ibu mereka. Masa tu rasa sedih sangatlah dengan keadaan kita susah. Keadaan susah dah. Keuangan, masalah keuangan. Lepas tu kita sakit pula. Jadi masa tu sangat-sangat sedih. Kadang-kadang masa tu adalah rasa putus asa pun ada. Bila kita tengok anak-anak tu kita rasa kena kuat. Kadang-kadang kena kuat. Sebab anak-anak lah. Tak ada benda lain.
Demi pengorbanan ibu, mereka cuba memberikan yang terbaik bagi sebuah kehidupan dan masa depan yang lebih sempurna. Sebab kadang fikir sebab lepas belajar cari kerja bolehlah tolong ibu sikit-sikit kalau ada macam diploma tu kan. At least dapat juga kerja yang gaji tinggi kan, boleh simpan-simpan, lepas tu boleh tolong ibu, bagi duit kat ibu semua. Kadang kita cakap macam ibu kena kuat lah, macam nanti kalau Kak besar Kak tolong ibu, Kak tolong ibu lah bagi duit untuk kurangkan tu, bawa pergi hospital semua. Kehidupan yang penuh ranjau, namun mereka laluinya dengan jiwa yang kental. Mereka perlukan sokongan ramai demi kehidupan yang lebih terjamin. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan